Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak tak buat apa. Jadi aku nak kongsi sikit lah dengan korang ilmu apa yang aku ada, yang aku boleh kongsikan kat korang semua. Jadi ni kita memandangkan kita ni nak dekat bukan nak dekat, dah sampai dah pun dalam bulan puasa ni. Jadi aku nak kongsikan beberapa perkara yang Rasulullah akan buat apabila ada dalam bulan puasa ni. Jadi aku akan bagi 7 perkara. Ada lagi yang lain, tapi insyaAllah mungkin orang-orang lain boleh bagi. Ini apa yang bagi aku yang boleh kita buat dan senang kita buat. Jadi pertama sekali yang boleh kita buat adalah sahur. Okay, sahur ni adalah yang kita makan sebelum waktu subuh. Okay, sahur ni dia ada perkara baik dia. Function sahur ni, bila kita sahur, kita akan ada tenaga bila kita nak berpuasa sepanjang hari. Kita dekat Malaysia, maksudnya kita berpuasa mungkin dalam 12 jam, lama kan, 12 jam. Ada negara yang sampai 16 jam. Jadi dengan adanya sahur ni, jadi kita tak boleh ada tenaga sepanjang kita nak berpuasa sepanjang hari tu. Tak ada macam, jadi kita rasa macam lemah. Kita dah macam-macam benda lagi kan nak buat kan, dengan nak fokus dengan kelas online lagi, nak buat assignment lagi apa semua. Jadi sahur ni fungsional untuk kita kekalkan tenaga dalam badan. Okay, seterusnya adalah segerakan berbuka. Mesti korang suka kan segera berbuka ni. Okay, segera berbuka ni bagi aku semua orang akan buat sebab semua orang tak sabar nak buka puasa. Tapi ada setengah orang yang contoh macam kat bazar kan. Kalau macam dulu ada kat bazar kan, tahun ni tak boleh pasal Covid kan. Contoh macam kat bazar, dah azan pun dorang still menjual lagi. Still macam menjual, sibuk nak menjual beli apa semua. Tapi apa yang Rasulullah sarankan untuk kita adalah untuk kita segerakan. Okay, bila masuk je waktu, kita teguklah air ke, mungkin makan kurma ke. Kalau boleh kita makan kurma. Bila kita buka puasa ni, lepas kita buka puasa, kita minum air, lepas tu kita sambung lah kerja balik. Tak ada masalah pun. Okay, ini sunnah antara benda kedua yang Rasulullah SAW buat dalam bulan puasa ni. Terusnya yang ketiga adalah buka dengan kurma atau tamar. Ni aku tak pasti kurma atau tamar. Ni apa yang aku pernah dengar. Tamar ada lebih baik, tapi aku tak tahu benda ni betul ke tak. Boleh rujuk pada ustaz-ustaz ataupun agama yang lain lah, aku kongsi lah. Bila kita buka dengan tamar ni, kurma ni, kita insyaAllah kita akan dapat macam mana pahala sunnah Rasulullah SAW buat dulu. Kurma ni time zaman Rasulullah, kurma ni antara benda yang boleh nak dapat sebab sana memang banyak gila pokok kurma. Jadi Rasulullah SAW buka puasa dengan kurma. Okey, kebaikan kurma ni dia ada banyak, dia mempunyai kandungan gula yang tinggi. Aku tak tahu tapi setahu aku dia ada banyak kandungan gula yang tinggi. Jadi bila kita buka dengan kurma tu, kita ada tenaga. Jadi bila ada tenaga, kita boleh buat lah. Kita boleh solat tarawih, kita boleh buat solat macam-macam. Boleh beribadah kepada Allah. Jadi itulah sebab kenapa kita kena buka dengan tamar ataupun kurma. Jadi perkara keempat adalah qailullah. Okay, qailullah ni adalah kita tidur sekejap sebelum waktu zuhur. Aku ada dengar agak kata qailullah ni boleh sebelum ataupun selepas. Okay, qailullah ni dia tidur sekejap je. Dia bukan tidur macam kita tidur selalu, tidur daripada pukul 12 bangun pukul 2, bukan. Dia qailullah ni macam tidur dalam 5 minit ke 10 minit. Jadi fungsi dia untuk kita recharge tenaga kita, untuk kita teruskan kita punya aktiviti harian. Jadi aku rasa korang pernah dengar yang macam kalau kita tidur qailullah ni, kita akan ada energi untuk buat kerja lain. Percaya je kat aku, korang amalkan benda ni kan. Tidur 5 minit pun serius function untuk korang buat aktiviti seharian. Macam aku dulu, time kat sekolah aku dulu, aku sekolah agama kan. Jadi qailullah ni macam jadi macam budaya, kita orang tidur sekejap. Tapi kita orang tak dapat buat sebelum zuhur sekelahan. Jadi lepas tu kita akan tidur kejap.
Kita akan tidur kejap. Lepas tu nanti tuition petang tu confirm korang segar punya. Serius. Ni tak tipu lah. Korang insyaAllah korang amalkan benda ni, insyaAllah akan bertenaga sepanjang hari. Seterusnya adalah jaga lidah. Lidah ni adalah satu benda yang kita memang kena jaga, terutamanya perempuan. Tapi aku rasa sekarang ni semua orang kena jaga lidah. Memang semua orang kena jaga lidah. Sebab apa? Lidah ni lah yang salah kata orang perempuan akan ramai masuk neraka kerana tak menjaga lidah. Jadi ni lah tunjuk betapa pentingnya untuk kita jaga lidah. Walaupun kita nampak macam benda kecil je, lidah je, tapi lidah ni lah yang kita nak guna seharian ni. Kita cakap benda yang entah apa, benda tak elok. Jadi benda ni kena jaga lah kan. Bila kita jaga lidah kita, insyaAllah dia akan sebenarnya kita bergerak kepada akhlak-akhlak kita yang lain. First jaga lidah, lepas tu jaga ni, lepas tu lama-lama insyaAllah kehidupan kita akan jadi sebagai Muslim sejati. Seterusnya adalah bagi makan orang puasa. Bagi makan orang puasa ni aku ni bukan pandangan siapa, tapi aku sarankan kepada perempuan-perempuan yang contoh macam dia uzur apa semua, haid kan. Jadi perempuan ni boleh tolong masak. Contoh macam boleh tolong masak untuk family, bagi diorang makan kan, untuk bila diorang nak buka puasa ni. Sebab apa kan? Sebab bila kita bagi orang makan buka puasa ni, pahala dia sama macam kita berpuasa. Tapi cuba kalau kau tengok, kalau kita ini balik juga, kalau macam kita orang biasa ni, kita macam kita lelaki yang berpuasa, kita bagi pula orang lain makan untuk buka puasa. Jadi kita ada double pahala puasa. Umpamanya macam tu lah. Jadi korang tengok macam mana besarnya pahala kita bagi orang makan buka puasa ni. Korang order food panda ke, bagi kat orang lain kan, dia kira korang bagi orang lain buka puasa, insyaAllah boleh amal lah benda ni. Seterusnya perkara yang last sekali adalah banyakkan berdoa minta ampun kepada Allah SWT. Okay. Dalam bulan puasa ni kan, bulan puasa adalah satu bulan rahmat yang Allah bagi pada kita. Jadi kita sebagai seorang orang Islam, lagi macam saya yang banyak dosa, bolehlah kita banyakkan berdoa dalam bulan puasa ni. Fadilat dia teramat-amat besar. Korang bolehlah baca buku, banyak gila buku korang baca internet pun, diorang cerita macam mana besarnya pahala kita untuk kita berdoa dalam bulan puasa ni kan. Kita buat benda simple pun akan digandakan pahala dalam bulan puasa ni. Kita baca Quran satu ayat pun dah dikira banyak pahala. Baca satu huruf pun dah kira banyak pahala. Jadi bolehlah kita amalkan untuk kita baca Quran dalam sepanjang bulan puasa ni. Jadi ada 7 perkara ni aku ada kongsikan. Jadi benda ni aku just nak kongsikan kepada korang supaya kita boleh sama-sama amal lah dalam bulan puasa 30 hari ni. 30 hari ni adalah satu tempoh yang aku rasa sangat sesuai lah untuk kita ingat balik, kita insaf balik. Banyaklah perkara kita buat dosa apa semua. Jadi insyaAllah aku harap dengan apa yang aku kongsi ni, kita boleh dapat sama-sama amal dan kita boleh dapat keberkatan dalam bulan puasa ni, insyaAllah. Sama-sama amal. Yang paling penting stay at home, jangan jumpa orang kat luar. Okay, tak ada bazar, korang chill lah, tak ada bazar, tak payah keluar. Okay, itu saja daripada aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.